Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nurul Alia binti Wan Muhammad Syahrin dari kelas C3B bernombor matriks DB22229. Okey, hari ini saya akan bacakan dua potongan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah Al-Mutaffifin ayat 1, 2 dan 3. Surah yang pertama Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat tadi bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu secara berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Okey, kefahaman ayat dekat sini. Ayat ini dapat diringkaskan iaitu telah diperintahkan orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam dengan mengerjakan solat secara benar dan menunaikan zakat sehingga mereka tergolong bersama orang-orang yang rukuk, dan haruslah kamu yakni telah tergolong dalam umat Nabi Muhammad SAW. Okey, selain itu Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta tunduk kepada Allah dengan menerima agama Islam dan masuk ke dalamnya seperti kaum muslimin yang lain. Okey, asbab nuzul, sebab ayat ni diturunkan, sebelum terlupa, surah Al-Baqarah ni diturunkan di Madinah. Okey, An-Nafahat Al-Makiyah, ni asbab nuzul. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel bahawasanya mereka sudah semestinya menegakkan solat bagaimana yang datang kepada Nabi Muhammad dan sebagaimana mereka diperintahkan berzakat secara wajib atas dasar syariat, serta mereka diperintahkan bersaksi untuk menegakkan solat berjemaah bersama kaum muslimin. Ibnu Katsir berkata, seringkali Allah Ta'ala menyandingkan antara solat dan zakat. Solat merupakan hak Allah sekaligus bentuk ibadah kepadanya, dan ia mencakupi pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujian, pemanjatan doa serta tawakal kepadanya. Sedangkan indak iaitu zakat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Zakat ni macam menyucikan jiwa. Okey, pengajaran ayat. Pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 43 ni, kita sebagai umat Islam, solat dan zakat perlulah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat ihsan manusia terhadap hamba-hamba Allah, iaitu manusia ataupun binatang. Kerana pada solat dan zakat terdapatnya ibadat hati, badan dan harta yang akan menyenangkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Itu sahaja untuk surah yang pertama. Terima kasih. Okey, baik, surah yang kedua, surah Al-Mutaffifin, ayat 1 hingga 3, diturunkan di Mekah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Yang bermaksud bagi ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan ataupun sukatan. Yang kedua, allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Ayat yang ketiga, wa iza kaluhum aw wazanuhum yusirun, dan sebaliknya apabila mereka menyukat ataupun menimbang untuk orang lain, mereka kuranginya. Okey, kefahaman ayat dekat sini. Okey, kefahaman ayat. Allah telah menyampaikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di Mekah dan Madinah pada suatu ketika dahulu. Tapi sekarang pun masih ada lagi. Kalau kita tengok sekarang ni, TikTok yang cedok-cedok, 1 cedok, 2 cedok, lebih kurang macam tu. Okay, diriwayatkan di Madinah ada satu orang lelaki bernama Abu Juhainah. Dia ni seorang peniaga. Dia ada 2 jenis takaran, besar dan kecil. Bila dia beli gandum ataupun kurma daripada petani yang membekalkan barang yang dijual tu, digunakan takaran yang besar.
Tapi bila dengan pembeli dia sendiri, orang yang beli dengan dia, digunakan dengan takaran yang kecil. Dekat situ kita nampak tak adil. Nampak peniaga ni adanya sifat tamak. Dia nak diri dia untung lebih, tapi orang lain merugikan. Kemudian ketiga-tiga ayat ni menyatakan kehairanan terhadap sikap penipu-penipu sukatan yang bertindak. Seolah-olah perbuatan diorang ni tidak akan dihisap. Perbuatan diorang kat dunia ni tidak akan dihisap. Seolah-olah mereka tidak akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti untuk menjalani hisap, untuk kita timbang kita punya amalan dan terima balasan kita di hadapan halayak ramai. Ayat-ayat ni menunjukkan bahawa golongan yang menipu ni akan dapat azab dan diisytiharkan perang terhadap mereka adalah terdiri daripada golongan pembesar-pembesar yang berpengaruh yang dapat paksa orang ramai untuk menerima apa sahaja jenis penipuan yang diberikan oleh mereka. Mereka lah yang menentukan sukatan ke atas orang ramai, bukan orang ramai yang tentukannya. Kerana sesuatu sebab yang tertentu, mereka seolah-olah mempunyai kuasa untuk tuntut sukatan dan timbangan yang sempurna daripada kita si pembeli ni secara paksa. Sebab ayat ni diturunkan sebab itulah asbabun nuzul daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan, penipuan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku yang tidak terpuji itu, Allah menurunkan 3 ayat yang tadi. Hadis sahih riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang-orang apabila menerima takaran daripada orang lain, mereka minta dipenuhi. Pengajaran dia kat sini, kita sebagai umat Islam yang bertakwa tak sepatutnya menipu dalam urusan berniaga, urus beli. Kita tak boleh kurangkan apa yang telah kita tetapkan daripada timbangan. Kita janganlah tamak kata, sebab duit yang kita dapat nanti tu haram, duit kita, hasil kita jual beli menipu. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.